part dia mengamuk tu, aku ada dekat dalam toilet Kau tak player ada tu dalam lah. tu? Aku ada. Tapi Dan dalam toilet. bila dah jadi macam tu, aku macam, aku nak buat apa ni weh? Aku nak buat apa ni weh? Nak rekod ke tak nak rekod kan? Aku rekod kan, dia suruh aku stop rekod, ngaku aku pula kena baling botol apa semua kan. Sebab time tu dia tak peduli apa semua kan. Hai, bola dah apa? On the line. Bola dah out. Right, Assalamualaikum guys. Welcome back to A to N Studio. Ataupun sekarang ni kita dalam segmen podcast Bola Dah Out. Aku tahu ramai sebenarnya yang tertanya-tanya. Selepas 7 ke 8 bulan aku menghilangkan diri, sebenarnya aku kembali. Ataupun I'm back guys. Korang tak payah tanya mana aku pergi. Aku rasa majoriti korang pun dah tahulah apa yang aku lakukan, apa yang aku buat selama 7-8 bulan aku tak ada ni. Tapi untuk tahun 2024 ni, ada pembaruan yang aku akan lakukan, yang mana aku tidak lagi akan lakukan standalone punya content ataupun bercakap sorang-sorang macam tu kan. Aku akan invite either aku punya co-host ataupun ada guest yang akan bersama dengan aku bincangkan beberapa topik dalam minggu tersebut. So tanpa buang masa lagi guys, untuk tahun 2024 aku nak introduce aku punya new co-host dalam podcast Bola Dah Out. Seorang yang cukup-cukup berpengalaman lah bagi aku dalam bidang penyiaran. Memiliki pengalaman lebih daripada 10 tahun. Pernah bekerja dengan Astro, pernah produce banyak sebenarnya rancangan-rancangan ataupun konten yang korang tengok, especially dalam bola sepak. Orang yang aku maksudkan adalah seorang yang lahir dekat Johor tapi stay dekat KL sekarang ni. Hafiz Wahid, welcome. Hai, Apa khabar Hafiz? Alhamdulillah sihat. Terima kasih lah kerana aku punya intro memang panjang. Okey. Cuma sebab bila nampak gambar macam ni macam wow. Aku nak tanya Hafiz, first sekali, apa perasaan kau bila aku invite kau untuk jadi aku punya co-host dalam Bola Dah Out? Sebenarnya dia satu it's an honor jugalah sebab aku tahu macam kau dekat platform ni sebenarnya kira kuat juga. Macam kau ada banyak follower juga, which is yang aku tak sabar. Mungkin kalau korang tengok pun, kalau dah bersedia untuk mengentam aku pun, aku ready je lah. Kalau ada apa-apa yang jadi pun jadi je lah. Sebab dah biasa kan benda tu kan. Okay, so untuk episod pertama ni Fiz, kita tak nak bercerita tentang bola sepak terlalu banyak. Aku lebih kepada nak introduce kau dan juga aku nak korek seberapa banyak pengalaman daripada kau sebab kau adalah antara orang yang senior lah dalam industri ni yang aku kenal. So first kali Fiz, boleh tak kau cerita kat aku macam mana sebenarnya kau boleh terjerumus masuk ke dalam bidang penyiaran ataupun secara directnya dengan Astro? Okey lah. Mulanya memang minat tu memang dah dalam sukan. Tapi mungkin sebab tak ada, kita cuma nampak masa kecil tu kita tahu kita nak pergi mana sebenarnya kan. Lepas tu bila dah habis belajar tu, dah habis SPM tu, tiba-tiba macam mungkin inilah starting point-nya lah. So sebab aku ni daripada orang kata kelas science to learn tau. Lepas tu bila aku ambil jurusan komunikasi, so macam ramai yang agak pelik jugalah cakap, kau daripada science student kenapa kau nak pergi komunikasi kan. Sebab time tu pun aku cakap why not lah kan. Cuma daripada situlah baru developnya rasa minat bahagian penyiaran ni. And then bila dah masuk ke degree, alhamdulillah dapat rezeki sambung bidang yang orang kata penyiaran sebab dia dalam broadcasting ni, penyiaran tu kira macam first pick untuk semua orang. Semua orang nak masuk penyiaran berbanding dengan ada publishing, ada PR, ada advertising zaman dulu lah. Lepas tu bila dah start kita nak pergi internship. Lepas internship tu kebetulan zaman yang aku baru habis belajar tu, Astro Arena baru 5-6 bulan baru dibuka. So kiranya aku the only one daripada batch aku tu yang hantar orang kata latihan industri tu untuk pergi ke sana. Dan alhamdulillah dapat. Dan itulah teruslah sampailah hampir. Tahun bila start? Aku masuk dalam 2010 dan betul-betul start kerja sebenarnya dalam bulan Februari 2011. Kau kalau kita throwback sikit Pisan, apa antara rancangan terawal yang kau pernah terlibat? Zaman tu dulu Astro Arena macam antara penyiar rasmi jugalah Liga Malaysia. Dan aku ingat sampai sekarang program pertama yang aku buat ialah Formasi. Bersama dengan Haji Zainal. Aku cakap itu pun antara rezeki jugalah sebab zaman dulu kau cuma nampak dekat kaca TV. Kau dengar dia punya komentari, kau dengar dia punya pengulasan, dan
bila kau dapat bekerja dengan dia, aku rasa itu antara benda yang paling kau banyak belajar dalam bahagian penyiaran ni lah. Dan aku rasa dia antara yang cikgu aku sampai sekarang, aku akan anggap dia sebagai macam bapa angkat jugalah. Sebab aku banyak belajar daripada dia. Walaupun benda tu mungkin bagi dia indirectly, tapi aku rasa benda tu macam dia mengajar aku dari segi penyiaran dan juga bahagian sukan tu sendiri. Kau start dengan assistant producer. Assistant producer, ya betul. Kemudian producer pula. Kita tengok benda dalam TV ni, kita nak tengok benda yang best-best kan. Tapi aku sure lah mesti ada cerita-cerita di sebalik satu-satu konten ataupun satu-satu rancangan tu kan. Apa sebenarnya Pis cabaran utama selaku AP ataupun producer sendiri Pis? Aku rasa benda first yang kau kena ada sebagai seorang, orang kata orang media ni, hati kena kental. Okay. Sebab zaman awal tu dulu, kalau kata zaman sekarang ni, belum tentu semua orang boleh sebab benda tu. Okay. Sebab engkau akan dihujani dengan berbagai cacian, makian yang orang expect kau akan boleh deliver dalam masa yang cepat. Broadcasting ni pun sebenarnya dikategorikan sebagai satu kawasan yang agak kejam jugalah. Kalau siapa yang baru nak masuk, bila kau rasa macam kau boleh tahan maki, maknanya kau boleh pergi jauh lah. Hati kena keras lah. Yes. Sebab awal-awal dulu memang beberapa senior-senior yang tu memang banyak bagi aku macam hard talk lah. Okay, macam kau memang kena buat macam ni. Bila kau tak perform, kau kena backup balik, check balik apa semua, buat balik. Dalam masa yang singkat. So kat situ yang macam awal-awal tu dulu koyak jugalah. Tapi sebab aku memikirkan passion tu sebab kat sport kan. Macam aku cakap tak apalah. Benda ni mungkin dikira asam garam kan. Itu kalau berkait dengan rakan sekerja semua kan. Kau ada Pis pengalaman pahit ke kan? Waktu kau contoh dekat field jumpa player ke, kau produce content dekat padang ke, stadium macam tu, ada Pis? Ada jugalah sebab aku kalau zaman dulu memang banyak bekerja dalam studio. Okay. Aku tak banyak pergi ke field, tak banyak pergi ke lapangan. So macam kadang-kadang bila engkau dapat satu assignment untuk pergi interview player ke, interview coach ke, orang-orang macam ni kadang-kadang bila dia nampak orang yang macam tak pernah nampak pun budak ni. So bila kadang-kadang bila kau nak interview dia, dia kata okay, nanti ada dulu. Ataupun kadang-kadang bila kau dah interview dia, kau minta tanya nak interview boleh? Tak boleh lah, kita lagi, maksudnya kau kena reject lah. Kena reject lah sebab kau tak, dia tak kenal diri kau tu siapa kan. Sebab zaman tu pun aku ni pun kira macam masih junior lah, masih barulah dalam bidang ni. So muka tak familiar. Sebab ada coach ni, once kau dah kenal dia, sebenarnya mungkin kau rasa orang tu ialah orang paling jahat ke, orang paling ganas ke, tapi sebenarnya bila kalau orang tu dah kenal kau, sebenarnya dia antara orang yang paling, dia akan boleh jadi orang yang paling rapat dengan diri kau. Aku rasa benda tu melibatkan macam once kau dah build connection tu, benda tu akan slowly better lah. Cuma nak start tu je lah yang mungkin akan akan kejam sikit lah. Back tu yang aku cakap tu lah, benda ni kalau kejam, kalau kau rasa macam benda tu kau rasa koyak kan, kena reject orang nak interview apa semua, sekejap je belah lah. Macam tu lah. Sebab aku minat nak tanya sebab aku tengok macam Tiong Kim punya interview kan, yang you tengok tak tadi? You tengok game mesti tahu. Padahal orang tu datang dengan penuh manner. Yes, kan? Betul. Kita faham lah, dia pun ada emosi dia sendiri lepas kalah apa semua. Tapi kau profesional. Ya, betul. Orang yang datang tu pun profesional. Betul. Kau kenal habis orang yang interview? Kenal. Kenal. Tony tu kenal sangat. Sebab kadang-kadang benda tu pun, soalan tu pun disampaikan oleh producer. Kadang-kadang kebanyakan yang interviewer ni pun kadang-kadang orang tengah. Dan dia akan tanya soalan, rasanya soalan dia tu pun tak adalah terlampau menyakitkan hati, tapi mungkin time tu emosi mungkin tak berapa stabil, dan mungkin benda itulah yang jadi viral seterusnya kan. Sebenarnya antara konten yang aku rasa paling wow lah, yang aku tahu kau produce adalah KL Sampai Mati. Kau terpaksa follow team 1 tahun ada bis? Setahun kan? Setahun sebenarnya. Terpaksa follow team setahun, travel sana sini apa semua kan. Aku nak tanya kau bis, apa sebenarnya benda yang perit sikit lah kau nak terima dalam pengalaman kau produce KL Sampai Mati? Dia sebenarnya pengalaman, kalau ikutkan, kalau tanya aku dengan partner aku Man tu kan, kita orang punya experience tu sebenarnya dah boleh dibukukan tau. Aku sendiri pun sebenarnya susah nak explain benda tu sebab
benda tu sebenarnya dia terlampau banyak untuk diingati, dan aku rasa benda tu kira boleh jadi macam one of the top achievement aku secara peribadi, dan mungkin untuk overall Astro jugalah, sebab benda macam itu kita dah nampak dekat overseas orang buat. Tapi bila engkau jadi the one yang turun padang untuk ada dalam team tu untuk buat content tu, aku masih ingat lagi masa awal-awal masuk, benda tu memang kita orang ni macam dilayan macam orang luar. Dan pada masa tu sebab Boyan dah lama dalam saingan Liga Asia Tenggara ni, dia cop aku dengan aku punya partner tu sebagai spy. Dan aku dengan dia memerlukan, tak silap aku, dalam 3 ke 4 bulan untuk dapat dia punya trust tu sebenarnya. Gila. Ya, sebab bila engkau ada akses untuk pergi kepada training pasukan setiap hari, kau nampak dia punya training set piece, training tactical, dan masa sama kau dibenarkan untuk berada dalam dia orang punya dressing room. So secara automatiknya kau dapat semua information tu. Dan benda tu, dan dia sebagai seorang yang memang dah berpengetahuan dalam Asia Tenggara ni, dia dah tahu dah mungkin bila orang luar ni ada dalam kau punya team, kau pun akan rasa macam tak selesa sebenarnya. Dan awal-awal tu memang kita orang akan struggle jugalah. Bila kau masuk dalam tu, kau macam rasa awkward, and then bila kau tengah bagi team talk, tiba-tiba dia cakap, tapi kita tak boleh cerita semua, ada kamera kat sini. Diorang ni spy. Awal dulu Dia cakap macam tu Yes. So aku rasa itu macam, man, kita susah ni, man. First game aku ingat first game dekat Penang, kita orang, aku dengan Man tu tak masuk dalam dressing room. Kita hanya tinggalkan kita orang punya kamera dekat dalam dressing room dan kita orang keluar. Sebab kita orang takut, GoPro saja. Sebab kita orang takut bila kita orang dengar tactical dia ke apa semua, dia ingat kita akan bagi information tu dekat tim lawan. Sebab engkau sebagai orang broadcast, yang memanglah kau dapat green light daripada management yang katakan dia ni is part of the team. Dia akan follow sebenarnya, dia takkan jualnya data-data ke apa-apa ke semua dekat orang luar. Tapi kau nak dapat trust tu yang susah sebenarnya. Ambil masa sebab, dan kau tahu Boyan tu jenis macam mana kan, bila dia punya garang dia tu, dia punya serius dia tu, kena maki-maki. Cuma yang kita orang ni, dia tak maki je. Tu dia. Aku dengan Man tak pernah kena maki. Orang lain semua memang kena maki, cuma dia sentiasa cakap macam tu lah. Awal-awal tu dia kata macam, I still don't trust you guys, dia kata. Sampailah dah masuk mungkin bulan keempat, bulan kelima, dia orang dah ada momentum kemenangan tu, baru dia chop aku dengan partner aku tu sebagai lucky charm dia. Maksudnya macam, you guys kena ada. Kalau you guys tak ada, kita orang kalah. Dia dah jadi under 80 punya ni lah, twist lah kat situ. So bila once kau dah dapat jatuh, baru kau rasa macam okey lah, aku lega lah kat situ. So tu memang cabaran utama, cabaran lah. Sebab lagi satu, sebab masa aku buat benda tu, zaman tu kan tengah zaman PKP, COVID apa semua kan. Dan bila aku rasa sampai sekarang aku akan ingat, kira tough cabaran aku masa buat benda lah tu ialah bila kau kena masuk dalam dia orang punya bubble camp. Sebab zaman, tak silap aku, musim tu MFL ada menetapkan setiap tim kena buat bubble camp. Sebab maksudnya engkau tak boleh berhubung dengan dunia luar. Hidup engkau hanyalah daripada hotel, training ground, balik hotel, duduk dalam hotel saja. Kau tak boleh keluar masuk. Maksudnya kita orang ni terlibat sama. Sebab kita orang dah dalam part of the team time tu. So kita orang pun dah dikenakan SOP yang macam yang samalah. Maksudnya kau lepas habis shoot, kau tak boleh balik rumah jumpa family. Berapa lama habis? Tak silap aku dalam 2 bulan macam tu. Sebab zaman tu kan dia PKPP lah, PKP apa benda lah. So once bila dia orang dah loosekan sikit dia orang punya rules tu, and then barulah kau balik rumah. Cuma yang masa zaman tu lah, aku sampai sekarang aku kalau jumpa budak-budak KL, aku akan cakap inilah hotel yang kita duduk sama-sama hari-hari, bangun, breakfast, main PS, dengar dia orang borak apa semua, tengok movie, pergi training, balik training. Benda-benda macam tu macam bagi aku agak tough jugalah sebenarnya untuk adapt. Aku rasa antara dokumentari yang best pasal Liga Malaysia ni KL Sampai Mati lah. Sebab benda tu dia
dia jadi best sebab pengakhiran dia tu menang Piala Malaysia kan? Dan itu pun aku rasa benda tu pun sebenarnya orang kata rezeki juga kot. Sebab once masa kita orang dapat benda tu, itu bukan hala tujunya. Bila dapat pengakhiran macam tu yang macam end up dia dah bagi satu jalan cerita yang lagi best untuk ditonton sebenarnya. Best sebab aku ingat lagi ada reporter tanya, kalau KL tak menang Piala Malaysia ni, adakah dokumentari ni akan jalan ke atau macam mana? So kat situ dia cakap, maksudnya mindset orang akan cakap, oh mungkin kalau KL tak menang hari tu, doku ni tak ada. Tak release tak release. Tapi sebenarnya kita orang memang dah ready dah. Cuma adalah dia punya rangka-rangka yang dia buatnya. Okey, kalau dia kat sini, okey. Sebab dia time tu ialah tim yang baru promoted daripada Liga Premier. So mungkin kita nak cerita dari segi okey, macam mana perjalanan satu pasukan yang daripada Liga Premier nak survive Liga Super. Sebab dia orang punya target awal tu pun untuk at least survive untuk stay dalam Liga Super je sebenarnya. So benda tu sebenarnya dia berkait pula dengan dokumentari Safi Salih baru ni, betul tak? Aku sebenarnya adalah dengar-dengar kan, tapi tak adalah expect sampai diceritakan sebegitu rupa oleh Safi Salih kan. Aku nak tanya kau lah, sebagai ni point of view kau sebagai orang yang pernah duduk dalam satu dressing room, pernah duduk sama-sama dengan Boyan, Safi Salih kan. Dua-dua kita respect lah, tapi aku nak dengar point of view kau. Apa sebenarnya yang terjadi yang kau nampak antara dua karakter ni? Sebab aku rasa Boyan dengan Safi ni memang dah lama kenal. Dan bila mungkin Safi dah diajak untuk join tim KL tu, dia expect minit permainan dia bersama pasukan tu lebih banyak lah. Tapi sebaliknya pula yang berlaku, which is Boyan merasakan yang play import ni sebenarnya masih boleh contribute untuk tim time tu. Lebih daripada dia lah. Lebih daripada dia. Dan masa tu pun Safi umurnya pun dah lebih 30 lebih kan, dah masuk 40 kan. So mungkin Boyan memikirkan Safi ni macam masuk dalam tim sebagai seorang pemain experience dan mungkin boleh bagi input dekat tim more on macam super sub ke, masuk 20 minit, 30 minit terakhir ke kan, dan ada peluang dapat skor. Tapi sebagai seorang pemain, bila engkau hanya ada limited 15 minit saja untuk prove setiap game, apa sangat yang boleh dibagi kan. So mungkin aku rasa dekat situ yang dia ada sedikit macam salah faham ke atau macam mana. Tapi ada juga sebenarnya bila sebab zaman musim tu pun KL sebenarnya struggle dengan player import. Sebab player import yang pertama tak silap aku Dominic tu injured. Dominic Da Silva injured. Walaupun dia on form masuk, dia injured. Lepas tu dia orang terpaksa untuk ubah pergi kepada player import lain. Dan player import tu pun dapat main ACL satu game je. ACL lepas tu ACL. So sebenarnya mungkin sebab itulah, sebab bagi dia mungkin dia ada something to prove lagi lah. Maksudnya dia kata mungkin aku sebenarnya boleh contribute lebih lagi kepada pasukan ni banding dengan apa yang coach fikir katanya. Itu je lah kot. Aku ada last question lah about Coach Boyan. Sebab dia memang experience coach dalam Liga Malaysia apa semua kan. Yang si dia baling botol tu bis. Okay. Itu apa isu sebenarnya? Sebenarnya masa training dan juga semasa pre-game punya talk tu, dia memang dah pesan dekat player-player dia yang kata kau jangan bagi free kick dekat luar penalty box. Diorang lah, KL punya team lah. Sebab time tu Pahang ada beberapa specialist untuk free kick. So bila first half tu terlampau banyak sangat foul yang dibagi dekat luar. Aku rasa kat situ yang dia mengamuk lah. Dia mengamuk lah. Dan part dia mengamuk tu, aku ada dekat dalam toilet, dekat toilet Kau player tu lah. Aku ada. Tapi dan bila dah jadi macam tu, aku macam, aku nak buat apa ni weh? Aku nak buat apa ni weh? Nak rekod ke tak nak rekod? Kan aku rekod kan, dia suruh aku stop rekod dengan aku pula kena baling botol apa semua kan. Sebab macam tu dia tak peduli apa semua kan. So member dah merah habis time tu. So aku rasa itu antara jadi satu, end up dia jadi satu momen yang boleh dijual untuk aku punya program lah kot. Sebab dia sebenarnya Boyan ni bukannya setiap game dia akan mengamuk. Dan aku rasa dalam satu season tu, aku rasa itu dan ada satu game lagi je yang dia betul-betul mengamuk. Yang lain sebenarnya dia tak adalah jenis yang macam setiap kali dia room kau nak marah-marah, maki-maki orang, tinggikan suara, tak. Dia bukan macam tu. Alright guys, aku rasa cukup aku untuk video yang pertama aku dengan Hafiz dalam Bola Dah Out.
InsyaAllah kita akan ada episod-episod yang seterusnya lagi. Tapi apa-apa sekalipun, aku ucapkan terima kasih lah dekat viewer yang masih lagi menanti-nantikan konten daripada A2M Studio. InsyaAllah kita akan release video-video yang seterusnya tu dalam masa yang terdekat. So, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.